Wanna ride with me, catch a vibe with me, go get out with me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dying piece, I'm a ride. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Okay, selamat datang ke Kaki Tikam FX. Okay, saya dah lama dah tak buat video ni. Saya rasa dekat 2 bulan dah. Sebab tak sempat nak buat video. Sebab ramai yang tanya saya tak ada ke weekly forecast ke ataupun apa-apa pembelajaran ni. Saya minta maaf siapa yang ada yang PM saya tapi saya tak sempat nak jawab tu. Saya minta maaf banyak sebab busy sikit Okay, tak apa. Okay, minggu ni saya sambung balik tentang weekly forecast. Tengok apa potential pair yang kita boleh masuk untuk bulan 9 ni, dalam 20 atau 21 bulan 9 untuk market buka. Okay, sebelum tu berkaitan dengan safe rebate. Ramai yang bertanya kepada saya apa safe rebate yang dapat daripada yang broker saya bawakan tu. Dia safe rebate ni dekat broker GMIH. Kalau nak tengok broker tu ada link dekat bawah ni. Boleh buka open account kat situ. Kalau tak tahu ataupun tak faham apa-apa, boleh PM saya, boleh tanya saya macam mana nak buka ke, ataupun dah buka tapi walaupun tak tahu nak aktifkan safe rebate tu, boleh PM saya buat. Saya akan ajarkan. Safe rebate ni macam commission lah, commission IB yang selalu IB tu cari klien untuk open account under dia. Ini tak, ini anda tak payah cari klien, anda sendiri trade, anda sendiri yang dapat rebate. Rebate dia quite good lah bagi saya. Sebab banyak juga saya pun boleh kata saya tak boleh nak, kalau tak boleh nak withdraw account, rebate tu saya still boleh withdraw. Sebab rebate ni boleh withdraw, tak perlu transfer ke account. Kalau nak transfer pun boleh, tapi tak ada masalah untuk itu withdraw. Tapi adalah rule and regulation dia ataupun syarat-syarat dia untuk withdraw. Okay, itu berkaitan dengan rebate. Okay, tak apa, rebate kalau siapa yang minat boleh PM saya. Okay, sekarang saya tak nak terangkan banyak pasal rebate. Saya nak teruskan dengan weekly forecast saya selalu, yang lama dah saya tak buat ni. Okay, ni kita tengok gold lah, gold punya market ataupun gold punya chart. Okay, kalau tengok pada gold ni, weekly punya chart dia memang kalau kita nampak tu, apa kita nampak memang uptrend lah. Ni MA50 saya letakkan warna kuning, ataupun MA50, exponential moving average 50, saya letakkan warna kuning. So kalau kita tengok di sini memang downtrend lah. Last yang dia buat kat sini, dia ada satu momentum buy, dan di sini dia bagi satu re-entry buy, dan di sini pun dalam kawasan zone re-entry buy lah yang dia ni, yang dia bagi, tapi tak sampai lagi satu line MA low. Tapi tak apa, tapi kat sini dapat kita nampak weekly adalah memang uptrend. So major trend major time frame memang menunjukkan uptrend lah. Untuk kuartal untuk naik tu ada lagi. Kita tengok kat daily. Kalau apa yang kita nampak kat daily ni, dia start buat sideways. Kalau kita tengok kat sini, bentuk Bollinger Band ni dah start sideways. Kat sini dia main lah. Dia bermain di antara MA high dan MA low, MA high, MA low, MA high dan MA low. Ada juga orang yang berminat trade MA to MA. Saya pun kadang-kadang saya akan trade MA to MA. Saya entry di MA high, saya TP di MA low. Tak ada masalah itu. Boleh. Saya apa yang saya nampak gold ni, kalau daily ni dalam keadaan sideways lah. Kalau weekly tadi kita tengok nampak untuk kita cari peluang buy, tapi berkemungkinan saya akan menunggu dekat zone ni lah, dekat MA50 je ni, ya, area ni lah, dalam 1916 dia punya price area ni lah. Sebab sini ada banyak apa resistance lah. Okay, so kalau saya nak trade gold ni, saya akan tunggu dekat sini ya. Kalau dekat MA50 dia. Kita tengok H4. Okay, H4 kalau anda nak trade intraday, bagi saya intraday sama tak, cari peluang buy. Sebab apa, dekat sini ada extreme buy, dan sini ada satu candle kecil ni. Kalau orang yang belajar tentang candle, dia akan namakan ini adalah candle doji. Kalau tak salah saya lah, sebab saya tak hafal jenis candle.
Sini ada candle doji ataupun sini adalah candle arah kukuh buy. Sini dia memberi re-entry buy, berkemungkinan dia akan memberi lagi re-entry buy di kawasan ni ya. Ni, di kawasan ni di H4. Untuk intraday boleh cari-cari peluang buy untuk gold ni. Kita tengok H1, disokong tak H1. Okey. Kalau dia bagi re-entry di H4 tadi, so di H1 ni kita pastikan dia ada rejection di low BB. Tak ada momentum. Kalau dia bagi di H4 tadi, dia bagi re-entry di zone ni, di zone MA low ni, tapi di H1 dia memberi momentum sell. So maksudnya re-entry kita di H4 tu belum tak boleh masuk tak valid. Sebab apa? Di H1 tak support untuk kita re-entry buy di H4. Okay, kalau dia bagi dekat sini momentum sell, so nak cepat trade, bukalah M15. Confirm M15 akan buat momentum sell juga. So carilah re-entry di M15 untuk sell. Tapi kalau ada rejection di H1, low BB H1, okay, kita cari entry dekat MHV di N15, MHV buy Sebab apa kita nak entry buy di mengikut H4 punya re-entry, dan rejection di H1 punya low BB dan MHV di M15. Okay, itu untuk gold. Okay, selain gold kita tengok lagi apa lagi dia. Saya suka major pair yang ada USD. Kita tengok UJ sekali. UJ. Biasa kita akan buka time frame weekly lah, sebab weekly yang kan ni. Okay, kalau tengok daripada weekly ni memang downtrend lah. Sini ada mungkin re-entry, sini ada extreme buy. Dia buat TP wajib. MHV dia buat arah kukuh buy, arah kukuh buy. Okay, so dimatikan sell. Terus sini re-entry di pertemuan MA510 dan MACD. Okay, berkemungkinan kalau dia open candle pada hari Senin nanti, berkemungkinan dia akan buat momentum sell lagi ya. So cari peluang sell untuk major trend adalah trend sell lah untuk UJ. Kita tengok di daily. Okay, di daily apa yang kita nampak sepanjang 5 hari ni berterusan kejatuhan. Sini momentum berterusan, sini momentum berterusan. Okay, dia belum bagi lagi re-entry selepas momentum So kita boleh tandakan, kita tandakan zone re-entry tu di MA5 510 high, zone re-entry buy, re-entry sell di MA510 high. Okay, kalau dekat sini zone re-entry sell di MA510 high daily, kita tengok kepada H4. Okay, make sure H4 beri rejection. Dekat sini pun ada top BB, sini juga ada MA50 So pastikan reject top BB ataupun tak ada momentum buy berlaku di H4. Sebab sini kalau kita tengok dekat sini memang cantik untuk kita sell lah untuk H4, tapi kita kena ambil langkah berjaga-jaga sebab sini dah ada bagi re-entry. Sini sekali lagi re-entry. Sini lagi sekali re-entry. Dah 3 kali bagi re-entry di H4. Berkemungkinan dia akan bagi re-entry di daily. So kita play safe. So boleh nak entry di H4 ni, tapi tahu kat mana nak keluar. Kalau saya entry di H4 ni, saya akan keluar di MA low je. Saya ambil, contoh saya ambil entry kat sini, saya keluar ni dalam 25 pip 320, 330 lah. Itu je saya boleh makan. Sebab saya tak berani untuk hold, sebab dia dah bagi banyak re-entry bagi re-entry, momentum re-entry, tak ada momentum ini re-entry, tak ada momentum. So saya takut dia naik untuk bagi re-entry di daily. So dalam dia naik bagi re-entry daily, pastikan tak ada momentum buy di H4. So tak ada signal yang lawan arah untuk kita masuk. Okay, so di H1 berkemungkinan lah. Okay, kita padamkan dulu ni. Sorry ya. Okay, di H1 ada extreme buy. Okay, extreme buy ni dah ada candle arah kukuh buy. Okay, berkemungkinan dia akan naik untuk memberi di entry di daily. Okay, mungkin orang cakap okay, boleh buy dulu lah. Boleh, tapi risk sendiri lah, sebab agak risiko untuk kita buy mengikut buy ikut lawan trend
major trend tu, sebab major trend bagi kita sell. Tapi ada yang orang suka macam ni, dia akan buy dekat sini, dia akan TP dekat sini. Macam buy kat sini, dia akan TP kat sini. Okay, boleh lah 48 P 480. Okay, so saya pun UJ ni saya akan cari peluang sell lah. Okay, itu untuk UJ. Kita tengok file lain pula. Apa lagi boleh? AU lah, kita tengok AU. AU weekly. Nampak yang sama ya. AU weekly, AUD USD. So still dalam keadaan uptrend. So MA50 berada di bawah kesemua line MA dan mid BB dan candles berada semua di atas MA50. So menunjukkan uptrend lah. Kita akan cari peluang-peluang buy. Sepanjang kenaikan ni dia belum bagi lagi re-entry di MA low, dekat weekly dia belum bagi. Berkemungkinan dia mungkin kita boleh tunggu dekat sini dalam berapa sekarang ni, dalam 70 pip dia mungkin dia untuk bagi re-entry di weekly. So kita tengok di daily ya. Okay, di daily, okay, kalau dia bagi re-entry di weekly, jadi re-entry buy di daily mesti dah reject low BB. Dan di sini juga ada MA50. Okay, cantik untuk kita masuk buy kalau kat sini ya. Kalau kita tengok dari sepanjang perjalanan ni dah bagi banyak dah re-entry buy di daily. Okay, so weekly belum bagi, so kita boleh tunggu re-entry buy di weekly. Kalau nak selamat lah, kalau bagi saya nak selamat, tunggulah dia reject dekat MA50 ataupun low BB ni. Sebab apa? Dekat dia reject ni dia bagi re-entry di weekly. Okay, itu daily H4. H4 apa yang saya nampak dia berlakunya sideway. Selepas kenaikan dia jatuh dan berlakunya sideway. Sideway di H4. Saya tak tahu mana dia nak pergi. Dia bagi extreme buy, dia bagi balik extreme sell. Okay, berkemungkinan dia akan bagi extreme buy kembali untuk dia ikut weekly punya setup re-entry buy. Itu untuk AUD USD. Okay, AUD USD kita tengok pair last lah. Satu lagi lah. Kita tengok GU lah. GU pound USD. Okay, weekly. Okay, apa yang saya nampak di weekly ya. Okay, memang cantik ya setup ni. Ada complete setup kat sini. Ada extreme buy, TP wajib, MHV, arah kukuh buy, re-entry buy dan momentum buy. Berterusan momentum buy dan memberi re-entry di MA low dan MA50. So maksudnya re-entry buy lah. Weekly menunjukkan buy di GBP USD ya. Okay, weekly menunjukkan buy di GBP USD. So daily, kita tengok daily. Okay, dalam keadaan weekly bagi re-entry buy, di daily memberi momentum sell. So maksudnya yang tadi tu re-entry buy di weekly ni agak goyang. Kalau saya tak akan masuk lah. Sebab apa? Saya tengok kat sini ada re-entry momentum sell. So saya akan tunggu sell kat sini lah untuk saya masuk intraday. Okay, ni memang cantik lah sell ni. Ni zone sell ni memang cantik lah. Okay, so valid tak sell ni untuk kita masuk dekat daily? Kita tengok H4. Okay, H4 bagi re-entry saya padamkan dulu. H4 bagi momentum buy. Dan kat sini ada satu extreme sell, TP wajib. Dan sini dia bagi MHV. Okay, kita tunggu candle arah kukuh dan kita tunggu dia re-entry sell di H4 ni. So maksudnya ya, kita nak sell di daily. Sebab apa? Daily bagi re-entry sell selepas momentum. Dan H4 ada complete setup. So complete setup, ada extreme, TP wajib, MHV kat sini. Dan kalau dia buka nanti candle arah kukuh dan tunggu re-entry sell. Ni untuk GBP. Gold tadi, USD JPY tadi, AUD USD tadi kita nampak di mana kelemahan kepada mata wang, berkemungkinan kelemahan kepada mata wang
USD. Tapi pada GBP ni kita nampak terbalik pula, di mana GBP tu nak melemah, berkemungkinan. Ini hanyalah prediction, saya tak tahu. Nanti mungkin betul lah, mungkin tak betul. Tak boleh nak fokus pada fokus ni semata-mata, kena tengok pada analisa anda sendiri ya. Ini analisa saya sendiri. So apa yang saya nampak ialah saya akan bagi tahu kat sini. Okay, 4 pair. So saya rasa itu saja untuk kali ini. InsyaAllah saya akan buat lagi video untuk weekly forecast kalau saya ada masa, kalau saya tak sibuk. Okay, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.